Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pelajar, pada hari ini kita akan belajar tentang bab 3 iaitu proses reka bentuk project brief. Okey, sekejap saya besarkan. Okey, di mana? Okey, kita akan pergi pada bab yang ketiga iaitu topik yang pertama iaitu 3.1.1 iaitu mentakrif maksud project brief. Mentakrif maksudnya ialah definisi. Dia masuk kepada definisi. Di mana project brief, okey, definisi dia ialah proses perbincangan awal antara dua pihak iaitu pengurus projek dengan pelanggan turut dihadiri reka bentuk. Jadi kat sini dia punya kata kunci ialah perbincangan awal. Ingat, project brief sahaja kamu kena ingat itu ialah perbincangan awal. Dia bincang dengan siapa? Antara pengurus projek dan pelanggan. Mesti ada dua orang atau lebih lah. Mesti melibatkan pengurus projek dan juga pelanggan. Di mana tujuan perbincangan tersebut adalah untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan tentang produk yang ingin dibangunkan bersanakan ciri-ciri project brief. Maksudnya pelanggan dan juga pengurus projek dia jumpa untuk dapatkan maklumat. Kerana nanti pelanggan akan minta pengurus projek akan buat produk. Jadi pengurus projek dia kena dengar betul-betul daripada pelanggan apa benda yang dia nak. Maklumat yang diperlukan untuk produk yang pelanggan tu nak. Okey. Itu ialah definisi project brief. Kita akan teruskan dengan ciri-ciri project brief. Di mana ciri-ciri project brief terbahagi kepada 7. Yang pertama ialah tajuk projek. Yang kedua ialah gambaran projek. Yang ketiga kriteria produk. Yang keempat perancangan pengurusan projek. Yang kelima analisis kajian. Yang keenam lakaran idea. Dan yang ketujuh ialah mockup atau model. Okey. Ciri yang pertama ialah tajuk projek. Okey, maksudnya apa yang kita nak buat mesti ada tajuk. Tajuk tu merujuk kepada produk yang ingin dihasilkan. Pelanggan tu nak buat apa? Nak buat bakul seberguna, okay, ataupun nak buat meja pejabat, mesti ada tajuk. Di mana tajuk tersebut mesti spesifik dan bukan dinyatakan secara umum. Maksudnya kalau tajuk dia mesti cakap kalau nak buat meja, meja apa? Meja pejabat, meja makan, atau boleh cakap meja sahaja. Di mana tajuk projek dia memberi gambaran awal bentuk dan fungsi produk. Okey. Gambaran keseluruhan projek. Di mana pengurus projek mesti memahami gambaran awal keseluruhan projek berdasarkan borang project brief. Lepas ni saya akan tunjukkan apa itu borang project brief. Kriteria produk. Kriteria produk melibatkan elemen dan prinsip reka bentuk. Kita dah belajar masa bab 1 itu hari. Apakah elemen reka bentuk yang telah kamu pelajari? Apa dia? Garisan, rupa, saiz, warna, ruang, itu ialah elemen. Okey. Dan juga prinsip reka bentuk, keseimbangan, keharmonian. Itu contoh dia. Di mana kriteria akan mengambil kira produk sedia ada dalam pasaran sebagai rujukan. Maksudnya sebelum pengurus projek itu buat produk yang pelanggan tu nak, dia akan ambil contoh produk yang sedia ada di pasaran. Maksudnya produk yang dihasilkan tu dia tak sama. Tetapi dia nak kenal pasti apa kelemahan produk yang sedia ada tu. Apa benda yang dia boleh tambah baik. Itu maksud dia. Okay, seterusnya ialah perancangan pengurusan projek. Di mana perancangan pengurusan projek ni kita dah belajar iaitu bab 2. Dia melibatkan skop projek, kos pengeluaran, masa, perancangan, jadual kerja dan pembentukan kumpulan kerja. Di mana dalam perancangan pengurusan projek, kertas kerja perlu dihasilkan bagi membuat perancangan masa, jadual kerja, kos pengeluaran dan pembentukan kumpulan kerja. Ini maksudnya apa yang kita belajar dalam bab 2 itu hari. Inilah maksudnya. Okey. Seterusnya ialah analisis kajian. Di mana dalam analisis kajian ada dua kajian yang kena dilakukan iaitu kajian reka bentuk produk yang melibatkan perbandingan produk sedia ada dalam pasaran. Yang maksudnya kajian reka bentuk produk ni melibatkan dua produk yang sama. Contohnya katakan kamu nak katakan kamu sebagai pelanggan kamu nak
pengurus projek kamu hasilkan satu bentuk meja pejabat. Okay, jadi meja tulis adalah meja belajar. Okay, jadi pengurus projek akan cari meja belajar yang sedia ada di pasaran. Okay, kemudian dia akan buat perbandingan apa beza antara meja belajar A dan meja belajar B. Sebelum pengurus projek itu dia buat meja belajar betul untuk pelanggan dia lah. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua ialah kajian pasaran, di mana kajian pasaran ni dia melibatkan pengguna. Iaitu kumpulan sasaran produk dan persaingan sedia ada yang dapat dilakukan melalui soal selidik dan juga perhatian. Maksudnya, kalau tadi kajian reka bentuk produk, kita kaji dari segi produk tu sendiri, meja. Tetapi kajian pasaran tu, dia akan kaji siapa orang yang gunakan meja tu. Dia akan tanya orang tu. Meja tu apa kelebihan dia, apa kelemahan dia, itu dia. Jadi kat sini beza dia ialah kalau kajian reka bentuk produk, dia melibatkan produk. Kalau kajian pasaran melibatkan pelanggan yang guna produk sedia ada itu. Okey. Seterusnya, bila dah siap, ciri yang seterusnya ialah lakaran idea, di mana lakaran idea dilukis oleh mereka bentuk untuk mempersembahkan kepada pengurus projek dan pelanggan. Di mana dia dilukis dalam bentuk visual yang menarik dan memenuhi kehendak pelanggan. Maksudnya nanti mereka bentuk akan lukis. Contohnya meja belajar yang kamu nak tu, yang pelanggan nak tu. Okey, dia dah lukis. Lepas tu dia tunjuk kat pelanggan. Betul tak apa yang awak nak macam ni? Itu dia. Okey. Bila dah siap lakaran, dah siap perancangan apa benda semua, okey, yang terakhir dia akan hasilkan mockup atau model. Apa maksud mockup atau model? Mockup ialah model olokan yang diperbuat daripada bahan yang mudah didapati, bahan kita semula dan mudah dibentuk. Mockup tu maksudnya ialah model olokan. Contoh, tadi kita nak buat meja belajar kan? Jadi sebelum pengurus projek itu hasilkan meja belajar yang betul, dia akan buat mockup dulu. Mockup tu mungkin dia boleh buat pakai manila cut, pakai barang kita semula. Jadi nampaklah bentuk meja tu. Cuma meja tu tak boleh guna lah, dia cuma model je. Model olokan, mockup. Jadi mana model pula bermaksud ialah model berfungsi sepenuhnya atau separa berfungsi. Maksudnya kalau mockup tu tadi kita buat guna kertas kan, dia tak boleh guna. Tetapi untuk model ni kita kena buat sama ada dia boleh berfungsi sepenuhnya atau boleh berfungsi separa. Mungkin boleh gunakan bahan-bahan yang lain. Bahan-bahan contohnya macam kayu dan sebagainya. Okey. Di mana mockup atau model dibuat selepas lakaran persembahan hadiah dipersetujui oleh pelanggan. Maksudnya mereka bentuk akan tunjukkan lakaran. Okey, pelanggan tu setuju macam ni bentuk meja yang dia nak, barulah pengurus projek akan hasilkan mockup ataupun model. Okey. Jadi itu ialah ciri-ciri projek brief. Okey. Baiklah pelajar, itu saja video untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share. Bye.